Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan membincangkan satu topik berkaitan dengan warisan negara bangsa. Stay tune. Warisan negara bangsa. Negara bangsa dalam konteks ini kita akan ambil daripada Kerajaan Alam Melayu. Contoh Kerajaan Alam Melayu adalah seperti Funan, Champa, Srivijaya, Kedah Tua, Gangga Negara, Angkor dan juga Majapahit. Terdapat beberapa elemen Kerajaan Alam Melayu yang diambil dan diteruskan oleh Kerajaan Alam Melayu seterusnya. Contohnya ialah ciri-ciri Alam Melayu seperti dalam Kerajaan Champa dan juga Funan diambil dan diwarisi oleh Kerajaan Srivijaya, diteruskan oleh Kesultanan Melayu Melaka dan akhirnya Kesultanan Johor Riau. Okey, 4 elemen yang diambil ini contohnya ialah Raja, Undang-Undang, Wilayah Pengaruh dan juga Rakyat. Proses pembentukan negara bangsa ini mengambil masa yang lama dan melalui beberapa tahap berdasarkan kepada pembentukan kerajaan tersebut. Ini membuktikan bahawa asas kepada pembentukan negara bangsa dekat alam Melayu ni berlaku telah lama sebelum datangnya Barat. Okey, baik. Ada 4 ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Yang pertama ialah raja, yang kedua ialah undang-undang, yang ketiga ialah wilayah pengaruh, yang keempat ialah rakyat. Yang pertama kita akan bincangkan ialah raja. Raja ni kalau ikut dalam hierarki pentadbiran dan juga pemerintahan tu, raja merupakan tonggak yang utama dalam pentadbiran. Raja akan dibantu oleh pembesar dan juga kerabatnya. Raja ni juga adalah dianggap suci dan perlu ditaati. Contoh yang kita boleh ambil ialah Raja Champa. Raja Champa ni dianggap suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Okey, yang kedua ialah undang-undang. Undang-undang ini dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Okey, dan undang-undang ni hanya terguna dan juga diguna pakai dalam wilayah pengaruh sahaja. Dalam masa yang sama, undang-undang ni akan membantu melicinkan pentadbiran kerajaan. Contoh yang kita boleh ambil dan kita boleh kaitkan ialah daripada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ni mengamalkan undang-undang Kutara Manawa. Wilayah pengaruh adalah nombor 3. Wilayah pengaruh ni merupakan kawasan pemerintahan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Contohnya ialah wilayah pengaruh kerajaan Funan ni sangat luas sampai kita boleh ambil dari Sungai Mekong sampai kepada Teluk Chamran, Selatan Myanmar dan juga segenting Kerak. Yang terakhir ialah rakyat. Rakyat ni merupakan penduduk yang mendiami wilayah dan rakyat tersebut taat setia kepada raja dan tidak menderhaka kepada raja. Contohnya, rakyat Srivijaya menunjukkan taat setia mereka kepada Raja Srivijaya dengan melakukan upacara persetiaan dan juga meminum air sumpah. Macam mana mereka melakukan upacara persetiaan tu? Okey, air tu akan dituang di atas satu inskripsi telaga batu. Air tu akan dituang di atas dan akan mengalir dekat corong-corong. Rakyat Srivijaya ni akan menadah tangan dan air tu akan jatuhlah kat tangan mereka tu kan, dan mereka akan minum air tersebut sebagai tanda taat setia mereka kepada Raja Srivijaya. Seterusnya kita akan bincangkan pula berkaitan dengan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. 4 ciri yang telah kita bincangkan sebentar tadi iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan juga rakyat telah digunakan oleh negara bangsa sebelum kewujudan Kesultanan Melayu Melaka. Bila wujudnya Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Melayu Melaka ni telah mengambil dan mewarisi beberapa elemen daripada Kerajaan Alam Melayu sebelumnya dan diteruskan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita nak bincangkan pula ada 6 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama ialah kerajaan. Kerajaan ni wujud sebab adanya seorang raja. Raja ni menjadi tonggak dan juga merupakan pemerintah yang tertinggi dalam sesebuah kerajaan. Raja akan dibantu oleh pembesar. Dalam Kesultanan Melayu Melaka,
sistem pembesar yang digunakan adalah sistem pembesar 4 lipatan. Sistem pembesar 4 lipatan ni menjadikan pentadbiran Melaka ni adalah kerajaan yang tersusun dan juga sistematik, sekaligus menjadikan Empayar Melaka merupakan empayar yang masyhur, empayar yang gemilang pada era kegemilangannya lah. Okay, jadi selepas kemasukan ataupun selepas adanya pengaruh Islam, datangnya Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka ni, gelaran sultan telah digunakan bagi menggantikan raja. Yang keduanya ialah rakyat. Rakyat ni merupakan penduduk yang menumpahkan taat setia mereka kepada raja ataupun kerajaan yang mereka dianut tersebut. Kalau secara umumnya rakyat dalam Kesultanan Melayu Melaka ni ada dua. Okay, yang pertama ialah orang laut. Yang kedua ialah orang Melayu. Golongan yang diperintah pula ada dua, iaitu golongan merdeka dan juga golongan hamba. Okay, kesejahteraan rakyat ni sebenarnya bergantung kepada kewibawaan seseorang raja ataupun sultan. Manakala kekuasaan sultan tu pula bergantung kepada taat setia rakyat kepada seseorang sultan tu. Jadi kat sini kita boleh tengok ada unsur timbal balik ataupun ikatan yang kuat antara golongan pemerintah dan diperintah, di mana kedua-dua golongan ni adalah saling memerlukan antara satu sama lain. Ciri yang ketiga dalam ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ialah kedaulatan. Kedaulatan ni merupakan lambang kekuasaan tertinggi seseorang raja ataupun sultan. Kedaulatan digunakan oleh seseorang raja ataupun seorang sultan ni untuk mengawal rakyat dan juga wilayahnya. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka ni turut diakui oleh kerajaan luar yang lain, contohnya ialah dinasti Ming. Okay, dinasti Ming ni telah menghantar beberapa orang utusan, antaranya diketuai oleh Laksamana Cheng Ho untuk mengeratkan hubungan antara Kesultanan Melayu Melaka dan juga China. Kedaulatan ini juga merupakan satu tanda di mana sesebuah kerajaan tu adalah bebas daripada campur tangan kuasa asing. Yang keempatnya ialah wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh ini merujuk kepada kawasan pemerintahan seorang raja yang diakui dan diterima oleh rakyat. Kesultanan Melayu Melaka ni mempunyai wilayah pengaruh yang sangatlah luas, merangkumi semenanjung tanah Melayu sehinggalah pantai timur Sumatera. Wilayah pengaruh ni diperoleh, macam mana nak dapat wilayah pengaruh ni? Wilayah pengaruh ni diperoleh melalui penaklukan, naungan dan juga perkahwinan. Maknanya semakin besar wilayah pengaruh sebuah kerajaan tu, maka sebuah kerajaan tu adalah semakin hebatlah, semakin hebat di mata kerajaan yang lain sebab wilayah pengaruh dia besar. Ciri yang kelima ialah undang-undang. Undang-undang yang digunakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ni ada dua. Yang pertama ialah Undang-Undang Laut Melaka, yang kedua ialah Hukum Kanun Melaka. Kedua-dua undang-undang ini diguna pakai oleh Kesultanan Melayu Melaka untuk mengukuhkan kerajaan dan juga melindungi hak-hak rakyat, menjamin kesejahteraan rakyat. Penggunaan dua jenis undang-undang ini juga menjadikan Kesultanan Melayu Melaka tu adalah empayar yang unggul antara kerajaan-kerajaan yang lainnya. Yang terakhirnya ialah lambang kebesaran. Lambang kebesaran ini merupakan identiti sebuah kerajaan dan juga keistimewaan seorang Sultan Melaka. Lambang kebesaran juga adalah satu simbol kedaulatan sebuah kerajaan. Antara lambang kedaulatan yang digunakan ialah adat istiadat, penggunaan warna-warna tertentu, nobat, regalia dan juga cap mohor. Cap mohor ni digunakan sebagai tanda pengesahan kepada arahan seorang sultan. Itu saja perkongsian dalam video kali ini berkaitan dengan warisan negara bangsa. Jadi ingat ada 4 ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu: raja, undang, pengaruh, rakyat, iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan juga rakyat. Ada 6 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, iaitu KRK WUL, WUL. K kerajaan, R rakyat,
K. Kedaulatan, W. Wilayah pengaruh, U. Undang-undang dan juga L. Lambang kebesaran. Semoga perkongsian kali ini memberi manfaat kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM, iaitu yang berada dalam tingkatan 4 dan juga di tingkatan 5. Sekian saja, semoga kita berjumpa dalam video akan datang. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.